Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya nak share dengan subscribers idea saham mengenai support dan resistance, lantai dan juga atap. Lantai dan juga atap. Dalam banyak-banyak teknik, tak kira lah korang pakai trading setup apa, guna Heikin-Ashi ke, candlestick ke, guna apa-apa juga jenis teknik, antara perkara yang paling penting dan boleh diguna pakai di atas segala jenis trading setup dan trading system dan perlu diketahui oleh setiap pedagang dan trader di seluruh dunia adalah support dan resistance. Benda ni tak susah sebenarnya, tak susah. Cumanya ramai orang tak tahu ada banyak jenis support dan resistance, dan antara yang paling penting yang korang kena tahu adalah horizontal dan serta uptrend serta downtrend line breakout. Yang ni paling basic korang kena tahu. Tak kisah korang dah guna teknik jenis apa pun, tapi kalau tak tahu support and resistance untuk horizontal and trend line breakout ni, bermaksud anda belum khatam betul lah teknik analisis ni. So yang ni saya nak share lah untuk kawan-kawan, untuk subscribers, terutamanya saya punya klien-klien yang saya sangat kasihi. Klien-klien yang saya kasihi ni dah terima banyak dah trading idea, support dekat group. Cumanya yalah, mungkin ada masih yang tak tahu cara nak gunakan support resistance dengan cara yang betul. Jadi video kali ini saya nak terangkan bagaimana nak lukis horizontal trend line ni dengan cara yang betul. Dalam buku candlestick tunjuk dagangan saya dah cerita juga. Cumanya kalau korang tengok video ni, korang boleh baca buku tu dan aplikasikan bersama candlestick dan juga oscillating indicator yang saya dah ceritakan dalam buku tu. Yang lain-lain lah, banyak lah, MACD lah, stochastic lah, Bollinger Band lah. Banyak korang boleh aplikasikan. Basic ini bersama oscillating indicator dan serta juga candlestick. Okay, so ini adalah contohnya carta untuk syarikat K-Power. Okay. Ada banyak support dan resistance yang telah di break, maksudnya telah direntasi. Okay. Kalau kita tengok chart ni, dia adalah uptrend, sekarang ni dia nak masuk fasa downtrend. Sekarang ni dia tengah buat lah bawah ni, orang panggil dia hammer. Hammer. Hari ni pada tarikh 18 hari bulan 5 tahun 2021 dia nak buat hammer ni. So kalau hammer ni berjaya, kita tengok kemungkinan esok dia akan buat short term rebound. Tapi tak apa, yang tu kita tinggalkan kemudian. Yang penting kali ni kita nak belajar horizontal trend line. Horizontal trend line ini adalah garis yang begini. Ini adalah horizontal trend line. Untuk kita nak lukis horizontal trend line ni, guys, tuan-puan, kita kena mencari satu high atau low yang obvious. Semakin banyak kali high dan low yang menyentuh paras yang sama, semakin kuat support atau resistance line tersebut. Dalam kes ini pada tarikh 20 hari bulan 2 tahun 2020. Nampak tak dia buat high. Lepas tu dalam masa yang sama dia buat lagi high pada tarikh 6 Julai tahun 2020. Nampak tak dia buat high kat sini. So, ini kita dah boleh letakkan sebagai resistance. Resistance. So, kat mana pula dia punya support? Support kita boleh letak kat sini. Sini. Tapi ini tak kuat lah sebab dia ada satu je kan yang pernah sentuh kan. Satu je. So, kita boleh letak. Tak letak pun tak apa. Next. Kan dia dah break ni. Ni dah break. Kita dah boleh belilah. Kalau ada signal macam ni, kita dah boleh belilah. Lepas tu kita letak dia punya cut loss point dekat area bawah ni. Lepas tu, kita kena nampak one satu ni. Ni. Yang obvious, yang jelas, yang high yang jelas, high yang macam kita tengok sekali imbas kita dah nampak dah high. So the next high adalah yang ni, nampak tak? So kita boleh letak dah. So next is the breakout. So this is our next entry.
This is our next entry. Lepas tu yang resistance yang telah di break ni kan kita letak entry, dia akan jadi kita punya support. Bermaksud kalaulah saham ini jatuh bawah harga resistance yang telah bertukar jadi support ni, kita kena cut loss. Itulah kepentingan mengetahui mengenai para support dengan resistance ni, sebab kita boleh tahu di mana kawasan yang buyers atau sellers pernah membuat transaksi yang obvious sebelum ni. Kat situ akan terjadinya orang yang pernah membeli kat situ, dia akan mencuba untuk menjual dekat harga break even. Sebab tu terjadinya panggil teori support and resistance ni. Okay, dia dah break. So dia naik. So this is the latest resistance. Sebab dia apa? Sebab dia adalah obvious, dia jelas. Okay. So jatuh. Okay. Where is the next support? Sini. Ada orang tanya saya, Puan, nak letak dekat echo ke? Nak letak dekat dia punya badan? Untuk saya lah sebenarnya. Saya tak ada rigid sangat nak letak kat badan ke echo ke. Tapi kalau boleh letaklah dekat echo. Sebab harga transaksi pernah terjadi dekat situ. Bermaksud dari transaction yang terjadi kat situ, bermaksud ada seller dan buyer yang menunggu di kawasan itu. So letaklah di kawasan echo. Okay, so saya zoom in sikit. Okay, so apa yang terjadi adalah dia break support ni. Dia break support. So kalaulah anda dah terbeli kat sini ke, kat mana-mana ke, this is the time to cut loss. But kalau anda adalah new buyer, maksud orang yang baru je nak beli, this is the new signal. Faham tak? Market ini dynamic, bermaksud dia berubah. Signal itu akan berubah. Dalam semalam dia punya boleh jadi buy signal, hari ni dia boleh jadi sell signal. Dia berubah. Jadi kita jangan jatuh cinta kepada saham tu macam kita jatuh cinta dekat kita punya wife tau. Jangan. Ataupun kita punya husband. Jangan. Kita kena trade saham ni adalah sebagai kita punya business partner je. Kalau dia dah tak bagus, dia dah tak menunjukkan perlu disimpan, anda kena jual atau cut loss. This is business. Trading is a business. So you suka ke, you tak suka ke, is how supposed to be done. Sebab yang paling penting adalah macam mana kita ni nak survive on the next day or the next month dalam market. Sebab tu saya cakap peluang sentiasa ada. Jadi jangan rasa takut nak cut loss, jangan rasa takut terlepas peluang kalau saham dah naik tinggi. There is always new signal lah. Macam ni walaupun dia dah break support, orang yang beli kat sini dah kena cut loss, tapi for the new buyer, dia mungkin ada signal seterusnya jika hammer ni lengkap dan menunjukkan ada volume. Adalah teknik-teknik tengok volume dekat dia punya hammer ni. So there is always a new signal. Okay, sekian saja perkongsian saya untuk kali ni. Short je video ni, just saja nak share. So thank you, semoga bermanfaat. Bye.